Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Amir bin Wan Harun dan rakan-rakan sekalian. Pada minggu ke-11 ini, kami selaku kumpulan tutorial A akan membuat pembentangan. Kumpulan saya terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Nur Syafiqah binti Muhammad Sani, Nurul Akilah binti Yang Abdul Razak dan saya sendiri Siti Nurul Aisyah binti Nasir. Kami sekumpulan akan membentangkan 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Apakah maksud sebenar dan tujuan perkahwinan? Islam mensyariatkan perkahwinan untuk memenuhi naluri fitrah semula jadi manusia. Selain itu, perkahwinan juga merupakan pengiktirafan sesebuah ikatan yang sah dan halal. Apa-apa hubungan yang berlaku di antara lelaki dan perempuan tanpa perkahwinan adalah suatu bentuk zina. Perkahwinan juga perlu untuk tujuan memperluaskan lagi hubungan kekeluargaan antara keluarga lelaki dan keluarga perempuan. Apabila kita mengikat tali pertalian yang sah dengan seseorang itu, hal itu bermaksud kita juga menjadi sebahagian daripada keluarga tersebut. Melalui perkahwinan, kita juga dapat mengembangkan lagi masyarakat dengan zuriat dan keturunan yang soleh dan solehah. Itu bermakna semakin bertambahlah khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini. Penyelesaian bagi mereka yang berkemampuan dan tidak dapat menahan diri daripada melakukan maksiat ialah berkahwin. Oleh sebab itu, perkahwinan dapat menghalang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang haram seperti zina. Kita juga dapat menjaga maruah dan peradaban manusia dengan seimbang dan sejahtera. Perkahwinan menyempurnakan separuh agama. You complete half of my deen. Baru-baru ini, ayat ini sohor kini atau trending apabila seorang selebriti popular berkahwin. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang hamba bernikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang selebihnya. Maksud menyempurnakan separuh agama ialah bagi menerangkan keutamaan tuntutan perkahwinan dalam Islam. Terbukti pentingnya sebuah perkahwinan sehingga ia dapat menyempurnakan separuh dari agama seseorang. Selain itu, perkahwinan juga merupakan jalan untuk suami dan isteri berkhidmat dan berbuat baik antara satu sama lain sehingga ia menjadi ibadah yang berjana banyak pahala. Apabila suami telah bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga, maka ia adalah ibadah baginya. Apabila isteri sibuk menguruskan suami dan anak-anak dan rumah, ia menjadi ibadah baginya. Apabila suami memberi didikan agama kepada mereka, hal itu juga menjadi ibadah baginya. Oleh itu, kehidupan dalam alam perkahwinan banyak sangat membuka jalan bagi suami dan isteri beribadah sehingga ia seolah-olah menyempurnakan separuh dari agama mereka. Hadis ini juga menunjukkan bahawa perkahwinan yang berlaku bukan sekadar suka-suka dilakukan tanpa ilmu. Perkahwinan memerlukan pengorbanan dan niat yang betul. Seandainya perkahwinan itu dibiarkan begitu saja sehingga masing-masing suami dan isteri mengabaikan peranan dan tanggungjawab masing-masing, ia tidak lagi menjadi separuh dari agama. Maklumat responden. Terima kasih kami ucapkan kepada ketiga-tiga responden iaitu Encik Muhammad Zulkifli bin Nordin, Encik Zainal Abidin bin Abdullah dan Encik Yang Abdul Razak bin Jamaluddin di atas kesudian meluangkan masa untuk ditemu bual. Berdasarkan temu bual, 5 prinsip mengekalkan hubungan yang berjaya ialah: yang pertama, sabar; yang kedua, bertolak ansur; yang ketiga, menjaga aib pasangan; yang keempat, jujur; dan yang terakhir ialah bergurau senda. Berdasarkan dapatan temu bual yang kami lakukan bersama suami dari 3 buah rumah tangga, prinsip pertama ialah sabar. Sabar adalah sifat orang mulia dan dalam Al-Quran banyak kali disebut antara sifat orang yang akan masuk syurga adalah orang yang bersabar. Prinsip sabar adalah prinsip yang paling penting dalam sesebuah rumah tangga. Apabila timbulnya salah faham, tiada persefahaman yang berlaku, salah satu pihak kena bersabar. Jika suami dan isteri hilang kesabaran, maka hilanglah salah satu keharmonian dalam rumah tangga tersebut. Bersabar dengan perangai buruk pasangan. Rasulullah SAW bersabda, mana-mana lelaki yang bersabar di atas keburukan perangai isterinya, Allah akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Ayub kerana bersabar di atas bala yang menimpanya. Mana-mana isteri yang bersabar di atas keburukan perangai suaminya, Allah akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Asia binti Muzahim, isteri Fir'aun.
Seterusnya, prinsip sabar boleh dilihat daripada kisah seorang lelaki yang mengunjungi sahabat Nabi, Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mengadu tentang perangai isterinya. Dia berdiri di luar pintu dan menunggu Umar keluar. Tiba-tiba dia terdengar isteri Umar sedang meleterinya dan Umar hanya diam, tidak menjawab walau sepatah pun. Lelaki itu beredar sambil berkata kepada dirinya, "Jika beginilah keadaan Umar, seorang Amirul Mukminin yang selalu keras dan tegas, maka bagaimana dengan aku?" Selepas itu, Umar keluar dari rumahnya dan melihat lelaki tadi beredar. Umar memanggilnya dan bertanya tujuan kedatangannya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku datang untuk mengadu mengenai perangai isteriku yang buruk dan suka berleter kepada aku. Tadi aku mendengar isteri kamu pun begitu juga." Lalu aku berkata kepada diriku, "Jika begini keadaan Amirul Mukminin dengan isterinya, maka bagaimana dengan aku?" Umar berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku bersabar mendengar leterannya kerana dia mempunyai hak ke atas aku. Sesungguhnya dia memasak makanan aku, mengadun roti untuk aku, membasuh pakaian aku dan menyusui anak-anakku. Padahal semua itu tidak diwajibkan ke atasnya. Dia juga menenangkan hatiku daripada melakukan perbuatan yang haram. Sebab itulah aku bersabar dengan kerenahnya." Lelaki itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, demikian jugalah isteriku." Umar pun berkata kepadanya, "Maka bersabarlah wahai saudaraku, sesungguhnya kerenahnya itu tidak lama, hanya seketika." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Sani, nombor matrik 145622. Saya akan menerangkan prinsip yang kedua dan yang ketiga bagi mengekalkan hubungan yang berjaya. Prinsip yang kedua bagi mengekalkan hubungan yang berjaya ialah bertolak ansur. Agama Islam mengajarkan supaya umat manusia hidup secara muafakat, bekerjasama dan bertolak ansur. Asas kebahagiaan rumah tangga terdiri daripada ketakwaan kepada Allah serta sikap positif dari kedua pasangan. Antaranya ialah bersikap tolak ansur. Tolak ansur dapat didefinisikan sebagai saling menuruti ataupun saling memahami. Dalam rumah tangga, tolak ansur bermaksud suami dan isteri saling menuruti dan memahami antara satu sama lain. Tolak ansur dalam hubungan dapat membantu pasangan menyelesaikan masalah rumah tangga serta mewujudkan kebahagiaan. Manakala kurangnya sikap tolak ansur di dalam rumah tangga akan menyebabkan berlakunya perceraian. Contoh tolak ansur dalam rumah tangga adalah seperti suami dan isteri bertolak ansur dalam melakukan kerja rumah di mana suami mengemas rumah apabila isteri memasak ataupun sebaliknya. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW juga tidak pernah mengabaikan tanggungjawab baginda di rumah walaupun baginda sangat sibuk dalam memimpin rumah. Sebagai bukti, kita dapat lihat di dalam hadis di mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang sikap baginda Rasulullah SAW apabila berada di rumah. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, baginda suka membantu melakukan kerja rumah isterinya. Apabila tiba waktu solat, maka baginda akan pergi untuk melaksanakan solat. Hadis riwayat Bukhari. Seterusnya, kita akan pergi kepada prinsip yang ketiga, iaitu menjaga aib pasangan. Keutuhan rumah tangga bermula dengan kepercayaan dan juga kejujuran terhadap pasangan dalam hubungan suami isteri. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, suami dan isteri perlulah menjaga serta menutupi aib ataupun keburukan pasangan masing-masing supaya dapat mengekalkan hubungan yang berjaya. Jika aib pasangan tidak dipelihara dengan baik, maka hubungan antara suami dan isteri akan berantakan. Hubungan rumah tangga juga akan mudah terjejas ataupun retak jika isu atau konflik yang berlaku di dalam rumah tangga didedahkan kepada orang ketiga atau orang luar. Sebagai contoh, suami dan isteri tidak boleh menceritakan tentang aib atau keburukan masing-masing kepada orang luar, termasuklah kepada ibu bapa atau keluarga sendiri. Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang bermaksud mereka, yakni isteri-isterimu, merupakan pakaian bagimu dan kamu pula merupakan pakaian bagi mereka. Dalam kitab tafsir An-Nawawi, Imam Nawawi menerangkan maksud pakaian bagi pasangan suami isteri adalah sebagai saling menutupi keburukan di antara keduanya. Jadi pasangan suami isteri tidak boleh menceritakan keburukan masing-masing terhadap orang lain walaupun terhadap ahli keluarga mereka sendiri. Hal ini bagi mengelakkan sebarang campur tangan orang luar terhadap sesebuah hubungan. Suami dan isteri adalah saling melengkapi antara satu sama lain di dalam sebuah hubungan. Maka segala perkara yang berlaku di dalam rumah tangga perlulah berakhir di dalam rumah tangga sahaja. Oleh itu, saya percaya bahawa saling menjaga aib pasangan masing-masing
daripada diketahui oleh orang lain mampu mengekalkan hubungan suami isteri yang berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Akilah binti Abdul Razak dan saya akan menerangkan prinsip seterusnya, iaitu jujur. Jujur adalah tindakan berkata benar tanpa muslihat dan penipuan. Sikap jujur amat penting di antara pasangan suami isteri supaya mendapat kepercayaan penuh daripada pasangan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hendaklah kalian bersikap benar atau jujur kerana kebenaran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan menyampaikan ke syurga. Seseorang itu selalu berlaku benar dan berusaha mencarinya sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang suka berlaku benar. Jujur merupakan salah satu akhlak mahmudah, iaitu perbuatan terpuji. Maka tentu saja apabila kita mengamalkannya, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Seterusnya, isteri akan lebih mempercayai suami dan rumah tangga akan lebih bahagia tanpa ada syak sangka di antara suami isteri. Seterusnya, kejujuran dalam rumah tangga memberikan ketenangan kerana tiada perkara yang disembunyikan di antara satu sama lain. Namun, ada sesetengah situasi yang membolehkan tidak berkata jujur. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan dari Atta bin Yasar, beliau berkata, ada seseorang yang datang menemui Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku berdosa jika aku berdusta kepada isteriku?" Dan Nabi SAW menjawab, tidak boleh kerana Allah Ta'ala tidak menyukai dusta. Orang tersebut bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, dusta yang aku ucapkan itu kerana aku ingin berdamai dengan isteriku dan aku ingin senangkan hatinya." Lalu Nabi SAW menjawab, tidak ada dosa ke atasmu. Ini bermaksud hadis tersebut menjelaskan hukum dibolehkannya suami berbohong pada isteri hanya jika ingin menyenangkan isteri yang misalnya sedang merajuk atau bertujuan menghiburkan hatinya. Oleh itu, tidak semua kebohongan diperbolehkan kerana berdusta itu hukum asalnya tetap haram. Prinsip yang terakhir iaitu bergurau senda. Setiap hubungan rumah tangga itu tidak bahagia jika tidak diselit dengan gelak ketawa. Oleh itu, amalan bergurau senda di antara suami isteri amatlah digalakkan untuk mengekalkan keharmonian dalam rumah tangga. Diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang bermaksud, aku sentiasa mandi bersama dengan Nabi Rasulullah SAW daripada satu bekas. Tangan kami sama-sama berselisih ketika menggunakan air dalam bekas itu. Baginda juga bergurau senda, bermain dan berebut-rebut mengambil air sehingga Aisyah dalam suasana romantik dan mesra itu meminta Nabi supaya menyimpan air sedikit untuknya kerana semuanya telah diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Kisah ini menunjukkan bahawa Nabi bersama isterinya sentiasa bergurau senda dalam kehidupan seharian mereka agar suasana dalam rumah tangga itu sentiasa harmoni dan tidak bosan. Oleh itu adalah antara prinsip-prinsip dalam rumah tangga yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih.